Warna-warni realiti politik sebenar di negara kita. Kita kupaskan dan pada kita blog yang terakhir ini, Datuk Zaini sendiri, kalau boleh kongsikan secara peribadinya, apakah projection ataupun apa yang boleh dijangkakan yang nama-nama yang akan dilihat memimpin tampuk pemerintahan selepas ini? Kalau kita setuju dengan formula tadi, maka sudah tentu Perdana Menteri akan merupakan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu dah disetujui. Dia menjadi poster boy, dia yang lead jentera Perikatan Nasional. Mungkin timbalan Hadi Awang, timbalan 2 Sabah dan Sarawak, timbalan 2 dan 3 Sabah dan Sarawak, dan saya rasa kalau mereka boleh kompromi on itu adalah sesuatu yang ideal. Dan cuma semalam dalam press conference Abang Johari, lebih kurang pukul 1, pukul 2 malam tadi, dia mengatakan kalau saya jadi timbalan Perdana Menteri, saya nak power. Jadi power tu mungkin Profesor boleh bincanglah macam mana nak dapatkan power itu. Because dalam constitution dia tidak menyatakan timbalan Perdana Menteri. Jadi macam mana you nak instill the power into di Sabah dan Sarawak. Jadi itu satu lagi mungkin dalam perbincangannya, Prof. Kalau perlu diberikan kuasa yang lebih kan untuk jawatan timbalan Perdana Menteri ke atau Sabah Sarawak, dia memang memerlukan pindahan pada perlembagaan 2/3 kan, yang mana kerajaan tak ada sekarang ni kan. Jadi adakah boleh dilakukan kan? Saya rasa agak sukar sini kan. Tapi dalam perundingan kita tak tahu kan, mungkin 2/3 tu boleh dicapai kan. Tapi saya rasa masih disukarlah sebab memandangkan Pakatan Harapan pun ada jumlah yang agak besar kan. Sudah tentu tak dapat 2/3 itu kan. Jadi kuasa apa yang ingin diminta oleh Sabah Sarawak misalnya, jadi itu pun saya pun tak pasti, tapi mereka dah sebenarnya dapat banyak dah daripada kerajaan persekutuan kan, dari segi royalti minyaknya dan sebagainya lah dapat kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa satu yang menarik untuk kita lihat bahawa formasi kerajaan ni banyak memerlukan sebenarnya perundingan yang saya rasa agak unik kali ini, dan siapa yang membentuk kerajaan ni saya rasa sebenarnya agak sukar juga untuk memastikan keadaan itu stabil. Tapi kita berharap, untuk peringkat akhir ini saya rasa apa yang rakyat harapkan, dan saya minta pemimpin politik ini berfikir dalam konteks rakyat, jangan fikir konteks elit. Mereka kena fikir yang rakyat ni nak kerajaan yang stabil, dan mereka perlu cari jalan macam mana pun untuk kompromi bentuk kerajaan yang stabil mungkin kan. Prof, adakah ini bermaksud mereka yang tidak ada segala jenis perbincangan itu, tawaran-tawaran itu perlu berfikir sebegitu juga? Tak apalah kita mengalah kerana rakyat perlukan kerajaan yang lebih stabil. Ini termasuk kepada mana-mana pakatan sekalipun. Saya rasa dalam tuntutan tu perlu dipikirkan rakyat Malaysia ni bukan hanya di Sabah, Sarawak atau Melaka apa sebagainya. Kena fikir secara keseluruhan Maksudnya kalau semua bertuntut, bukan semua tuntutan itu boleh ditunaikan kan. Itu realiti dalam apa-apa perundingan Jadi apa yang saya minta adalah supaya pimpin dalam perundingan yang memikir rakyat terlebih dahulu, perlu diutamakan, dan pastikan bahawa apa yang rakyat nak tu nak kerajaan yang stabil supaya ekonomi dan sosial yang boleh dimakmurkan. Itu yang paling diutamakanlah dalam perkiraan percaturan ini. Baik, Encik Mujibu, jajaran kerjasama politik yang bakal kita saksikan pada ketika ini, kita ada sebarang clue, kita ada sebarang prediction yang khusus, tapi apa yang disampaikan khususnya bagi menyampaikan bahawa setiap parti yang bergabung ini perlu sehaluan dalam memastikan rakyat juga tidak rasa risau dengan perubahan yang kita lihat pada ketika ini. Betul, walaupun Datuk Zaini kata dah clear cut dah ni, Hanif dia kata macam tu. Sebab tu kita harus melihat kembali setiap parti politik ini punya tanggungjawab moral untuk merefleksikan apa yang telah disuarakan oleh rakyat semalam, iaitu kerajaan Melayu dan juga kerajaan ini perlu kuat dan stabil, kerana tekanan sebenarnya siapa juga yang membentuk kerajaan ini harus ingat the moment dia melangkah masuk ke parlimen, bajet harus dibuat semula. Kita tidak meluluskan bajet. Kita menghadapi cabaran kerana line up kabinet nanti ini mungkin akan terdiri daripada mereka-mereka yang tidak berpengalaman, hanya mempunyai harapan dan semangat yang kuat sahaja. Tetapi pengalaman jaringan di dunia antarabangsa itu juga penting dalam menghadapi saat-saat sukar dan cabaran-cabaran global serta serantau ni. Itu harus difikirkan, bukan kita fikir buat kerajaan ni macam buat nak menang saja. Macam tu saja. Itu bukan satu perkara yang dihantar oleh rakyat semalam. Kerana ingat, naratif kita membuat pilihan raya adalah mencari kerajaan yang kuat dan stabil. Walaupun sebenarnya itu daripada perspektif parti tidak dicapai. Tapi daripada hasrat dan nurani rakyat, inilah refleksinya. Kami mempertanggungjawabkan kalian untuk melakukan perubahan
kerana kami melihat sepanjang 2018 melakukan perubahan rejim itu tidak berlaku. Yang banyak dihabiskan masa dan sumber itu hanya melihat siapa jadi Perdana Menteri, siapa yang berkuasa, siapa yang ada numbers. Enough is enough. Enough talking. Tomorrow must form a government by today. Because tomorrow you need to luluskan bajet. Bajet kita tak lulus lagi ni. Kita dah makan hampir tahun ni nak habis. Tak boleh bayar gaji lah. Ketegasan ini yang kita betul-betul appreciate, kita hargai. Terima kasih setinggi-tinggi terima kasih kita ucapkan kepada tiga panelis kita yang cukup hebat sekali. Datuk Zaini Hassan, Encik Mujibur Abdul Muiz dan Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani kerana sudi memberikan perspektif yang begitu pelbagai. Apakah yang bakal kita lihat selepas ini dan mungkin ini sedikit sebanyak boleh memberikan satu ketenangan bagi rakyat Malaysia supaya berlapang dada menerima dan kita memerhati apakah langkah seterusnya dalam pembentukan kerajaan yang baru. Jauh di sudut hati saya sebenarnya nak mengharap agar perbincangan ini disambung tapi mungkin ada medium yang berbeza juga untuk bersama dengan tuan-tuan dan terima kasih sekali lagi.